Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syekh Salih Ar-Rawi Al-Jawi rahimahullah ta'ala, faslun ay hadha faslun, ini satu fasal pada menyatakan sunat tayamum. Jadi kita sudah bahas berkaitan dengan fardu tayamum. Maka sekarang kita bahas pula berkenaan dengan sunat-sunat tayamum. Kata dia bermula sunat tayamum itu 12 perkara. 12 perkara. Ini dalam kitab ni lah 12. Boleh jadi 10. Boleh jadi ratus pun ada kalau dipecah-pecahkan. Kalau kitab lain boleh jadi. Boleh jadi. Macam dalam semayang. Dalam kitab Al-Anwarus Saniyah disebut ada 500 sunat dalam sembahyang. 500 benda sunat dalam sembahyang. 500. Kalau bilang satu-satu tak tahulah kita buat ataupun tidak. 500 tu. Kalau dalam kitab biasa sunat sembahyang 20. Itu je. Ini dia pecah jadi 500. Pertama-tama mengucap bismillah hingga akhirnya akhir bismillah, iaitu bismillah tu asal sunat. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, itu sempurna. Afdalul basmalati, seafdal bismillah ialah bismillahirrahmanirrahim. Hak tu pertamalah. Seperti mana kita berwuduk, bila basuh tangan sebut bismillahirrahmanirrahim, atau paling kurang bismillah. Dan bila sebut bismillah, sebelumnya disunatkan juga baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hingga akhirnya. Kedua, mendahulukan tangan kanan daripada kiri sebelum wudu. Bila kita nak sapu tangan, selepas sapu debu muka, debu tanah ke muka, maka kita nak sapu tangan kiri, boleh tak? Boleh, tapi makruh. Start dengan kanan dulu, itu sunat. Macam sebiji semacam wuduk lah. Sebab apa? Sebab dalam bab ibadat Nabi SAW utamakan yang kanan kemudian kiri. Begitu juga benda yang harus, utamakan benda kanan. Kalau benda harus itu tidak khasisah, tidak hina ataupun tidak keji. Tapi kalau benda tersebut benda keji, maka mulakan kiri. Contoh kutip sampah kiri lah. Sebab dia keji. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, ketiga, mendahulukan menyapu muka dari atas. Sebiji macam wuduk lah. Jadi kalau dia mula daripada bawah boleh, tapi tak sunat. Yang sunat dia per atas. Kalau wuduk pun sama, ambil per atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Boleh juga buat style itu. Buat style macam tu tapi nampak macam tromel lah pula. Buat dia per atas ke bawah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, keempatnya mengurangkan ghubar. Ghubar ni debu.
Sarak tu. Ghubar yakni debu yang berlebih-lebih. Nak kurang macam mana? Dengan kita renggangkan jari ni dan tepuk ini. Tu nak menipiskan debu. Supaya bila kita sapu tu taklah stepek macam debu, macam apa? Macam bedak tu. Jadi dia dapat kurangkan debu tu. Jadi inilah cara dia. Tak kisah lagu mana pun, tapi gini caranya yang kalau diajar. Itu kalau budak-budak camp ke apa kan gini. Lepas tu baru sapu muka. Sunat untuk nipiskan debu tanah tadi. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kelimanya berturut-turut menyapu itu, menyapu muka dan menyapu kedua tangan. Berturut-turut makna mualat. Dengan makna kalau dia tidak mualat, sah juga. Dia sapu debu dekat tingkat 3. Mari surau sapu tangan. Boleh. Kemudian keenamnya menjarangkan jari tatkala menepuk. Jarang ni. Kita duduk tepuk ni. Nak bagi jarang, nak bagi nipiskan debu. Nipiskan debu satu sunat. Jarangkan jari satu sunat yang lain pula. Ketujuh, mengeluarkan cincin tatkala menyapu muka. Tetapi tatkala menyapu tangan, wajib mengeluarkan cincin itu. Sebab apa? Sebab muka ni bukannya anggota yang dipakai cincin. Tapi kalau untuk tayamum, dia kan kena ratakan tanah. Jadi kalau cincin ada situ, tak boleh kena buka lah. Tapi kalau wuduk lain, wuduk lain sikit. Wuduk tu kalau kita pakai cincin, boleh tak wajib tanggal kalau dia renggang, longgar. Sekira-kira kalau kita lalukan air boleh masuk celah tu, maka sunat saja kita pusing-pusingkan. Tapi kalau sampai tahap kalau cincin tersebut tidak boleh masuk air melainkan kena cabut, wajib cabut. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kedelapan, menyertakan pada anggota yang disapu itu. Menyertakan itu. Kau apa? Memberatkan? Mana? Ditekankan sedikit. Orang lain. Ya, doa. Kedelapan. Yalah nak masuk perkataan tu. Perkataan tu menyertakan. Situ 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 boleh? Situ lewat. Memberatkan. Tu ubah tu. Yalah memang masih memberat, tapi dia asal perkataan bukan berat. Berat tu perkataan yang betul. Perkataan yang betul lah. Ala sawab memang memberatkan, bukan menyertakan. Cuma nak tahu nuskah ya aku ada lain. Tu dia tulis memberatkan. Tu dah Melayu dah, memang dah putih siap dah. Sedap lah. Dia memberatkan pada anggota yang disapu, makna tekan. Bagi rata, nak bagi rata tekan sikit. Dia memberatkan, bukan menyertakan. Menyertakan ni macam mana? Serta apa? Tak faham. Dia memberatkan. Ni dia panggil istilah bahasa Arab ad-dalku lah. Gosok kalau wuduk gosok. Ad-dalku tekan juga. Gosok lah. Gosok mesti tekan, takkan tak tekan pula. Kalau mazhab Maliki, gosok ni dalam wuduk wajib. Jadi kalau siapa-siapa nak taklid mazhab Maliki contohnya, dalam bab wuduk, dia wajib tekan lah, dia wajib gosok. Jangan tak gosok pula. Kalau nak taklid mazhab tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kedelapannya kesembilan, menyapu lengannya seorang serta dengan pengetahuan seorang. Mana kena tahu, kata kita sudah sapu sampai lengan. Lengan sini maksud ni lah, dari persap ni sampai sini. Tapi hak tu biasa wajib. Mana hilang dah? Mana tadi hilang dah? Ke-10, jangan berulang-ulang menyapu. Tidak sunat buat 2 kali, tidak sunat buat 3 kali. Kalau tayamum buat sekali saja. Itu yang sunatnya. Kalau wuduk saja 3 kali, kalau lebih makruh, kalau kurang makruh. Kalau tayamum 1 kali saja. Tidak ada 2. Kalau wuduk saja 3 kali, kalau kurang makruh, kalau lebih makruh.
Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, ke-11-nya menghadap kiblat. Menghadap kiblat dia kata sunat, dia kata sunat. Menghadap kiblat dalam keadaan tayamum, khilaf ulama. Okay. Ada yang kata sunat, ada yang kata wajib. Wajib berat sikit ya. Memang kena hadap kiblat kalau nak tayamum. Kemudian ke-12 mengucap 2 kalimah syahadah pada kesudahannya, pada kesudahan tayamum. Lepas tayamum ucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunat. Ini sunat-sunat benda-benda yang lebih kurang sama dengan wudu. Sama ya. Sebab tayamum tu ganti pada wudu kalau dia hadas kecil, ganti kepada mandi kalau dia hadas besar. Faslun, ini satu fasal pada menyatakan yang membatalkan tayamum. Ni pun wajib tahu juga kalau kita tayamum, takut batal. Bermula yang membatalkan tayamum itu 3 perkara. Pertama, barang yang membatalkan ia barang akan wudu. Jadi rujuk pada wudu lah. Kentut, kecing, sentuh ajnabi, dengan syahwat ataupun tidak. Okay? Keluar air kecing, berak, walaupun benda yang nadir, benda yang ganjil sekalipun, sama seperti batal wudu dia. Tapi kalau dia tu jenis kecing dedah, maka setiap kali dia keluar kecing dia tu tak batal. Tu dia panggil hadas yang idtirari. Hadas yang betul-betul dia berasa nak kencing saja baru batal. Kalau dia kecing dedah lah. Jadi bila duk tubik tu dalam keadaan tak mau kecing pun, tu dia panggil hadas idtirari. Benda yang tak boleh tak sengaja dia keluar juga. Jadi tayamum tersebut menggantikan, disebabkan dia tu itu tayamum tu untuk ganti air. Ni kalau contoh air. Dia ni ada hadas yang daim, kecing dedah. Lepas tu sekarang nak wudu, jadi wudu dia kena niat untuk mengharuskan sembahyang. Maka sekarang ni wudu tersebut tidak boleh mengangkatkan hadas kecing dia sebab dia berterusan kecing. Jadi adakah berterusan kecing membatal wudu? Tak batal wudu. Bila batal wudu? Bila dia memang nak kecing. Baru batal. Dia pergi tandas sungguh tu, memang betul-betul nak kecing lah, bukan kecing yang keluar sikit-sikit tu. Memang nak kecing sungguh. Situ batal. Tapi kalau yang kecil-kecil keluar sikit-sikit tu, tu nak buat macam mana penyakit dia? Tu tak batal. Jadi hadas pun ada 2 lah. Hadas yang sengaja hadas yang tak sengaja keluar. Hak tak sengaja keluar tu bagi orang sakit dimaafkan, tapi bagi orang yang tak sakit, bagi orang sihat, terkentut, terkencing batal juga. Ni kalau orang sihat batal juga. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan telah lalu kenyataan batal wudu tu pada tempat murtad. Na'udzubillahi minal murtad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita daripada murtad. Tempat murtad dulu kot. Jadi murtad pun sama juga. Dia boleh membatalkan wudu. Tapi kalau dalam murtad ni, kalau dia berwudu contohnya, dia kafir. Dia tengah basuh muka, basuh tangan. Lepas tu dia kafir. Lepas tu isu Islam balik, boleh dia sambung dengan niat semula. Dia sambung boleh. Kalau dia dekat lah. Kalau dia bukan dekat, kalau dia tu tak melakukan perkara-perkara membatalkan wudu dalam ketika murtad tu, tiba-tiba masuk Islam balik, dia boleh sambung. Dia dari sudut boleh sambung lah. Dari sudut dia tu ambil setengah sampai muka, kemudian murtad, kemudian berterusan murtad sampai dia masuk kaki murtad, lepas tu dia sembahyang tak sah lah sebab dia murtad. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, ketiga, sebab melihat air dahulu, yakni sebelum daripada masuk waktu di dalam sembahyang. Contoh Zuhur, kedua. Telah lalu kenyataannya situ bah. Dah telah lalu kenyataannya nota situ. Lepas tu pada tempat itu apa yang kedua? Kedua tak ada. Barang yang membatalkan ia akan wudu dan telah lalu kenyataannya.
pada jatuh tu. Telah lalu kenyataannya pada tempat. Pada tempat tu ada nyo tu. Pada tempatnya. Ala sawab kenyataan batal wuduk tu pada tempatnya, tempat wuduk. Kemudian keduanya murtad. Kalau kitab Melayu tu dia apa? Apa dia? Sebab dah yang kedua. Yang tu yang kedua. Oh, sudah. Oh, habis ya. Pusing habis. Yang kita jauh yang kitab Melayu. Rasa ni ketiga dah, murtad tu kedua. Sebab dia ni taharah dhaifah. Taharah yang lemah. Kalau murtad batal. Dia tak macam wuduk. Wuduk ni kalau murtad, kalau dia masuk Islam balik boleh sambung. Tapi kalau dia tayamum, contoh dia sapu muka, lepas tu dia murtad, dia masuk Islam balik kena start sapu muka. Sebab dia taharah dhaifah. Taharah yang lemah. Gitu istilah dia. Rasa jauh betul dah ada jatuh. Ketiga tu memang ketiga dah sebab melihat tu. Ketiganya sebab melihat air dahulu, yakni sebelum daripada masuk waktu di dalam sembahyang. Contoh Zuhur pukul 1. Dia tengok air dah, nampak dah air pukul 12.55. Maka batal tayamum dia. Kalau dia tayamum tak boleh. Tayamum kena masuk waktu dulu. Begitu juga kalau dah masuk waktu, dia tayamum, lepas tayamum tak ada sembahyang lagi, tengok air dah. Maka dia kena ambil air wudu. Tak sah lah tayamum. Tayamum ni sah bila tak ada air saja. Bila ada saja air, batal tayamum. Sebelum sembahyang. Tu. Kemudian, tapi kalau dia tu ada dhan, boleh jadi ada air 3,5, maka sunat dan afdal dia tunggu. Tak sembahyang segera. Sunat dan afdal dia tunggu je lah. Tapi kalau nak sembahyang boleh. Tapi sekali kalau ada air, kena sembahyang semula. Tu ya. Kalau dia tepat pada ghalibnya ada air. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jika picit waktu sekalipun, dia kata apa tadi? Sebab melihat air dahulu, yakni sebelum daripada masuk waktu di dalam sembahyang. Dan jika picit waktu sekalipun, sempit waktu, hampir saja nak habis waktu tersebut, masuk waktu lain, maka tetap dia tu batal tayamum dia. Sebab tayamum ni sekarang ni dia kena ambil pada waktunya. Kalau sebelum waktu memang tidak sah. Walaupun sikit je lagi, seminit lagi nak masuk pun tak boleh juga. Dia kena dalam waktu. Sebab apa? Sebab dia taharah dhaifah. Sekali lagi, sebab dia taharah yang lemah. Sama juga orang yang kecil dedah, nak ambil wuduk juga kena masuk waktu. Tak boleh seminit sebelum ke 2 minit sebelum, tak boleh. Apatah lagi sejam sebelum lagi ya. Sebab apa? Sebab dia nak mengurangkan kadar hadas yang keluar. Sebab tu dia cepat kalau kecil dedah tu lah. Tak ni ambil air tu. Kemudian, dan lagi batal tayamum kerana sakit dengan sembuh daripadanya daripada sakit. Jika sembuh daripadanya sakit tu di luar sembahyang. Di luar sembahyang ni makna tak sembahyang lagi lah. Batal tayamum tu sebab sakit dengan sembuh. Tayamum dengan sakit. Tayamum dia ada macam-macam. Tayamum dengan sebab tak ada air. Tayamum dengan sebab sakit. Tayamum dengan sebab kalau guna air lambat sembuh. Tayamum dengan sebab kalau dia guna air tu akan menyebabkan mudarat lebih dan sebagainya, maka dia pun tayamum. Lah. Bila tayamum sebab sakit, tiba-tiba sembuh. Tiba-tiba sembuh. Bila sembuh tu, batal tayamum dia. Nanti akan datang kena ambil wudu. Tak boleh dah guna tayamum sebab dah sembuh. Contoh accident, luka banyak lah. Lepas tu dia balut. Bukan balut. Tu kalau sebahagian badan. Contoh kita kata, doktor kata mu tak boleh kena air. Dia tak balut apa, tapi dia tak boleh kena air. Contoh, kalau kena air tu mati. Contoh lah. Atau kena air ni makin tambah teruk dia, sakit dia. Dia pun kena tayamum lah. Tiba-tiba 5 minit kemudian sembuh. Dengan kuasa Allah Ta'ala sembuh. Bila sembuh, maka tak boleh dah guna tayamum, wajib guna air untuk berwudu dan mandi. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala,
Adapun jika sembuh ia seorang di dalam sembahyang, maka iaitu seperti hukum mendapat air di dalam sembahyang. Hukum dapat air dalam sembahyang. Hukum dapat air dalam sembahyang. Ni kita tak ada tengok kitab ni. Dia ada tafsir. Ni nanti kita huraikan minggu depan. Tak silap pula. Tak ada tengok ni. Dia hurai gitu ya. Sama hukum dengan orang yang baru dapat air dalam sembahyang. Adakah sah ataupun tidak? Tu kita kena tengok semula, takut ada tafsir. Dan hanya membatalkan akan tayamum tu wujud air. Wujud air ni yakin ada air. Contoh kita kata kita nak tayamum ni. Duk rasa mengalir air belakang rumah contoh. Tu. Maka tahu dah ada air, tahu ada air. Maka ketika itu batal tayamum dia. Dan kalau baru nak tayamum, tak nak tayamum sebab ada air. Contoh air sungai baru lalu. Bunyi tadi kering kan, tiba-tiba ada air mengalir. Tahu tu ada air. Ataupun tawahum akan adanya ada air. Tawahum ni sangka ringan. Contoh yang kalau kita buat contoh Fata Morgana tu. Fata Morgana nampak macam ada air. Pipi tak ada air. Maka bila dia nampak macam ada air tu, dia tak boleh tayamum lagi. Dia kena pergi situ. Kena tengok. Rupa-rupanya kena tipu. Tak ada air rupanya. Jadi maknanya kalau ada tawahum ada air sekalipun tak boleh, kena pergi cek tengok. Kalau nak cek air ada ke tak tu, dia ada kawasan jarak dia lah. Biasa dekat saja. Kalau ukur dari sudut anak panah tu, kalau kita panah tu dekat mana dia pergi, situ je yang wajib kita cari. Tak wajib cari di luar, jauh-jauh walaupun ada air sekalipun. Tak wajib pergi jauh. Boleh tayamum. Cumanya kalau kita tayamum, lepas tu balik ada air semula. Bila ada air semula, tempat kita pula jenis ghalib ada air, kena qada juga. Tu ya. Lepas tu orang duk tanya, dah boleh tak semayang lagi, tunggu qada terus senang. Mana ada dosa. Dia tak buat benda yang disuruh syarak. Dosa tu. Bukan masalah kena qada juga, biar qada terus. Dah, bukan masalah tu. Masalah pertamanya pun tak tahu mati bila. Yang keduanya pun derhaka dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh tayamum ketika tu wajib semayang. Bukan masalah payah ke, kena qada lagi ke apa. Habis ya gitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia tayamum wujud air. Jika tiada beserta ia seorang dengan mani', dengan penghalang. Mani' ni penghalang, mani' ni bahasa Arab, yang menegahkan daripada memakai air, seperti dahaga hakim. Kalau dia ni dahaga perlu air. Kepada siapa yang boleh kita beri minum? Tamanya manusia yang soleh. Contoh kita lah. Bukan kita ni. Apa? Contoh seorang tu orang yang baik. Kawan kita orang yang baik. Okey, sekarang ni nak sembahyang. Air tak ada kecuali air ni. Air botol mineral 500 ml. Kita pun ukur, cukup ke dia ambil wuduk Contoh ambil wuduk 250 ml. Lagi baki 250 ml, cukup ke dia buat minum ni? Aku dahaga betul ni. Contoh kalau kita kata tak cukup, kena minum juga 500 ml baru cukup. Maka ketika itu boleh tayamum walaupun ada air. Tapi kalaulah kita nak bagi kepada kawan kita yang dahaga tu, tapi kawan kita tu orang yang berzina, orang yang tak semayang, orang fasik lah. Jadi kalau orang fasik, kita tak boleh beri air pada dia walaupun dahaga. Kita boleh buat wuduk. Itu. Tu kalau contoh dahaga orang lain, dahaga kita. Dan binatang buas. Ada air dekat wakaf tengah tu, tapi nak pergi lalu TBA ni ada singa tak boleh nak ambil air. Maka boleh tayamum. Ada singa, ada rimah. Macam-macam rintangan nak pergi. Jadi tak wajib guna air, guna tayamum saja. Kerana ada air ketika itu seperti tiada air. Ada air tapi macam tak ada. Sebab apa? Sebab pertamanya dahaga tadi, kena guna air. Yang keduanya ada air tapi jauh. Nak pergi pula boleh. Boleh, jauh tak jauh sangat, dekat. Tapi nak pergi itu ada binatang buas. Ada orang zalim, ada orang nak bunuh ke? Macam-macam. Maka boleh guna tanah. Inilah mana? Tiadanya, seperti tiadanya jua, habis noktah. Inilah perintah mendapat air di luar sembahyang
seperti telah lalu kenyataannya. Ni perbahasan ni berkaitan dengan air, mendapat air di luar sembahyang. Okey. Adapun jika didapatnya air akan air itu didapatnya seorang akan air dalam sembahyang. Dia sebut dah. Dan tiada mani', tiada penghalang yang menegahkan dari memakai air. Maka jika tiada menggugurkan tayamum itu akan qada' seorang, seperti bahawa tayamum ia seorang pada tempat yang ghalib di dalamnya, dalam tempat tu wujud air, batalah tayamumnya. Gini. Jadi dalam sembahyang tiba-tiba ada air. Macam mana? Batal ke tak? Okey, pertama dia tengok tempat. Tempat tu adakah ghalib ada air ataupun tidak? Ghalib ada air ni tengok setahun. Setahun tu contoh nak kata ghalib ada air, mestilah air dalam setahun tu lebih 6 bulan. Contoh ada air dalam setahun tu 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 11 bulan. Macam contoh tahun lepas Terengganu tak ada air, kalau yang tu paip pecoh tu lebih kurang sebulan. Contohlah kalau kita kata tak ada air langsung. Pergi kedai pun habis air mineral. Gila betul. Tak tahu nak minum apa. Lepas tu contoh kita kata tak ada air. Tak ada air langsung. Sebulan tak ada air, 2 bulan tak ada air, tiba-tiba ada air balik. Kalau contoh dia tayamum ketika tu, adakah dia wajib qada sembahyang? Wajiblah. Sebab apa? Sebab dia duduk di tempat ghalib ada air. Hak ni dalam sembahyang. Ketika sembahyang tiba-tiba ada air, adakah kena teruskan sembahyang ataupun tidak? Jawabnya ada tafsir. Adakah tempat yang dia sembahyang itu ghalib ada air? Kalau ghalib ada air, batal tayamum dia. Bila batal tayamum dia, ulang sembahyang balik. Tu ya. Berhenti lah. Ambil wudu, sembahyang pula. Allah baru tasyahud akhir dah. Buat macam mana? Dah kalau tasyahud akhir sekalipun ada balik air tu, kena qada balik tu kan. Ni dari sudut batal ke tak ketika sembahyang. Okey. Ni kalau ada tempat yang ghalib ada air. Mana tadi? Batal lah tayamum. Janganlah disempurnakannya seorang akan sembahyang itu. Tak payahlah buat rajin sembahyang habis-habis. Tak ada. Memang batal dah. Sebab batal tayamum. Kena ulang semula sembahyang dengan ambil wudu. Jadi tafsir ni ambil tadi, copy paste tadi tu lah. Yang dia kata tu. Copy paste balik. Kerana tiada faedah menyempurnakan sembahyang, kerana wajib mengqada sembahyang. Jadi dia tak sebut tempat yang tak ada, yang ghalib tak ada air. Kalau ghalib tak ada air, tayamum tidak batal, teruskan sembahyang dan sah. Dan begitu juga kalau dia dah sembahyang dah, baru ada air, dia berada pada tempat yang ghalib tak ada air, maka juga sah tak payah qada. Contoh dalam setahun dia tak ada air, dia hanya ada air 5 bulan atau 4 bulan, kurang 6 bulan lah, atau 3 bulan. Mana dalam setahun tu 3 bulan ada air, 9 bulan tak ada air. Tu ghalib tempat tu tak ada air lah. Maka kalau datang air semula tidak wajib qada. Sebab memayahkan dia. Dah tak ada air, kena qada pula. Dah 9 bulan dah mayang, tiba-tiba kena qada 9 bulan. Allah. Biar aku jadi perempuan haid. Perempuan haid dia tak payah qada. Hak ni 9 bulan kena qada. Mampulah kawan tu. Lepas ni babul haidhi wal istihadati wan nifas. Bab yang kata Imam Nawawi, bab yang paling payah sekali dalam fiqh ibadat. Dalam bab haid, istihadah, nifas, istihadah paling payah lagi. Tapi kitab ni kitab koda-koda orang yang baru belajar. Nanti dalam bab istihadah kita tariklah papan hitam ni, papan putih tu untuk koda-koda setakat yang paling kurang kena tahu. Kalau istihadah. Begitu juga haid lah. Dia tak payah tapi payah. Gitu. Dia tak payah tapi payah. Kalau orang belajar lagi dalam, nampak senang. Faham. Buat latihan. Dia mula. Waktu mengaji, faham. Faham. Buat latihan suruh jawab ke, mula. Bukan hit sudah. Dia mula tu balas. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.